Tes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah gabungan hari ini, kebaktian penyegaran iman. Hari ini kurang lebih dalam waktu 5 menit ke depan, Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak.
Selamat pagi Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika kita kembali dapat bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama sebelum kita memulai ibadah. Yang pertama, pagi ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Ria Pasaribu dari Indonesia Care dengan tema misi, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. TV. Teman-teman multimedia boleh? Oke, terima kasih. Kedua, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita di minggu lalu. Yaitu diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita ucapkan bersama juga untuk ayat hafalan kita di minggu ini. Bersama-sama untuk ayat hafalan minggu ini dari Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh sama-sama berkumpul sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk hidup bagi Dia. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9a tertulis bahwa tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar bagi Dia. Sekaranglah waktunya, mari kita berdiri sebagai umat pemenang, bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Saatnya kita berdiri menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah,
lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. dengarkanlah suara nafiri. Tuhan Yesus memanggil kita semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. mari setiap gereja kita semua bersatu sebagai pemenang dan menerima panggilannya. Dengarkanlah, Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bersama-sama katakan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Nas pembuka kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka,
Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas mengingatkan setiap kita untuk sebagai pekerja di ladangnya Tuhan. Namun seringkali kita lalai, kita sibuk mementingkan kepentingan kita sendiri, dan kita tidak mau mendengar panggilan itu. Bapak Ibu, mari kita terus memohon kekuatan Tuhan untuk boleh terus dekat dengan Tuhan. Kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Kita boleh semakin peka dengan panggilannya. 我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能成我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Yang wanita saja. 我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？ Yang pria saja. 我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别难淡，除你以外，我还能有谁？ Nang punang bersama. 能不能就让我留在你的同在里？能不能成我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Nang punang. 能不能就让我留在你的同在里？能不能成我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Isen aini. 一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不为空，一生爱你，跟随你。 Isen aini. 一生爱你，
生不为空，一生爱你，跟随你。我那朵不想起，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui kami seringkali lalai. Kami sibuk mementingkan diri kami sendiri. Dan kami tidak setia menjawab panggilan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ampunilah dosa kami, kelemahan kami, dan ketidaktaatan kami. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami. Dan jadikanlah kami alat-Mu Tuhan untuk terus menyatakan kasih dan kebenaran dalam dunia ini. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan untuk melakukannya sendiri karena kami masih hidup dalam kedagingan. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk terus hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita akan menerima berita anugerah, jemaat saya undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Kita saling memberikan salam damai kepada kanan dan kiri Bapak Ibu sekalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Salam damai dari saya mewakili Majelis Jemaat kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan sharing kesaksian yang akan dibawakan dari Evangelis Evelyn. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya hidup kita bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah panggilan. Mungkin dalam perjalanan itu kita akan menemui banyak sekali tantangan, hinaan, bahkan duka. Namun kasih Kristus senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melayaninya dengan segenap hati. Sebab setiap pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa sukacita dan tidak ada yang sia-sia. Akan menjadi sebuah persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita angkat pujian bersama. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang.
memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sangat, ya, mic-nya please. 各位弟兄姐妹们平安。 Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memikirkan tentang misinya Allah. 感谢主，今天我们能够一起来敬拜主，并且我们能够一起来思考有关宣教的事。 Sudah lama saya tidak mampir di sini. 我已经很久没有在这里了， Dan senang hari ini boleh bersama bertiga kami dari Trinity Theological College. 感谢主，今天我们3位同学从新加坡三一神学院能够在这里一起侍奉。 Musa ini adalah senior saya. 不敢当。 Lalu saya angkatan di bawahnya, lalu penginjil Evelyn itu selanjutnya juga datang studi di Trinity. 他的意思就是我是学姐，她是学妹，然后Evelyn 传道也是学妹。 Biasanya saya dengan Musa selalu di Singapura itu pergi mission trip ke Selat Panjang, selalu menjadi penerjemah saya yang luar biasa. 呀，我和牧师一起到斯拉班江去做布道，然后我讲到牧师翻译，谢谢。 Dan kami sangat bersyukur kami bertiga bersama-sama memikirkan bahwa kalau kita melayani, kita harus mentaati misinya Allah. 那我们3个有同样的思想说，若是我们要侍奉神，我们要去做神的宣教。 Kami juga berterima kasih pada majelis hamba Tuhan untuk memberi kesempatan kepada kami melayani dan beribadah bersama. 我也谢谢牧师传道，执事们给我机会能够来侍奉。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Tuhan terima kasih untuk hari yang baik ini. 主啊，感谢你给我们美好的一 Dan 天。 kami mengundang Roh-Mu yang kudus sendiri mengambil alih seluruh ibadah ini. 我们要求圣灵来带领今天 Tuhan 的聚 Engkau 会。 sangat mengasihi jemaat GKI di Kanaan ini. 神啊，你非常疼爱迦南堂的弟兄姐妹们。 Dan kami juga percaya Tuhan punya maksud bukan hanya mengeluarkan dari kegelapan. 我们相信你不但要拯救人脱离黑暗， Tetapi juga memanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. 你也邀请我们一起来为主工作。 Kami semua dibayar dengan harga yang sangat mahal melalui darah Yesus Kristus. 我们都是主你最宝贵的宝血把我们救赎出来的人。 Karena itu kami berdoa supaya kami tidak pernah melupakan apa yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. 所以叫我们不要忘记耶稣基督在十字架上所做的一切。 Bahkan kami terus bertumbuh bersama di dalam kasih itu 我们要在基督里一起成长， dan ikut taat kepada apa yang sedang dikerjakan oleh Kristus.
也顺服照做基督所做的去做。 Karena itu bersabdalah kepada tiap kami yang muda, yang menengah, yang sudah tua, kiranya hari ini lawatlah kami. 主啊，求你帮助，在我们当中，从年幼的到年老的，你的话来呼召我们。 Pakailah kedua hambamu yang kecil tidak berarti ini Tuhan. 求你使用你软弱两位软弱的使女， Hanya untuk kemuliaan namamu. 为要荣耀主的名。 Di dalam Yesus Kristus Tuhan. 我们祷告，奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Hari ini kita hanya diberi satu ayat. 今天我们只有读一节的经文， Tetapi waktu saya merenungkan ayat ini, saya begitu terbangun dengan apa yang disampaikan oleh Kristus dalam Lukas pasal 10. Mari kita persiapkan. 在路加福音第10章12节，我在预备的时候，我自己从中得着很大的帮助。 Lukas 10 saya baca ayat 1 dan 2 supaya memahami ayat yang kedua. 我将要读2节，路加福音10章1节和2节。 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 路加福音第10章第1和第2节，这是以后主又设立70个人，差遣他们两个的，在他前面往自己所要到的各城各地方去，就对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Hari ini kita berbicara tentang misi Allah, itu berarti kita berbicara tentang Allah dan pekerjaannya di tengah dunia ini. 今天我们谈到神的使命，让我们就谈到做工的人。 Kita tidak berbicara tentang diri kita, 我们不谈自己的事， tapi kita berbicara tentang Allah yang punya misi besar dan dia yang berkarya sampai di abad 21 ini. 我们要谈的是我们的神，他有很大的使命，直到今天21世纪。 Dan pada waktu kita berbicara tentang misi Allah, maka kita perlu memahami rencana Allah. 当我们在谈神的使命，我们就要了解神的计划。 Di dalam Alkitab ada 4 hal yang begitu dibukakan sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru. 在圣经从旧约到新约讲到4件事， Yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah penciptaan. Allah menciptakan dunia ini termasuk engkau dan saya dan segala isinya. 第一就是神的创造，他创造了宇宙万物，创造了我，也创造了你。 Dan Allah yang mencipta bukan yang lain. 是神自己创造的，不是其他的人。 Allah yang mencipta, Allah yang memelihara dunia ini sampai pada saat ini. 神创造，神保守，直到如今。 Dan dia punya tujuan yang jelas di dalam penciptaan, termasuk menciptakan engkau dan saya. 在他创造的时候，他有一个很清楚的计划，包括创造你和我。 Namun kita tahu bahwa setelah penciptaan di pasal 3 terjadi manusia, Opa Adam dan Oma Hawa jatuh ke dalam dosa. 但是在第3章很清楚的告诉我们说，亚当和夏娃犯罪了。 Apa yang diciptakan begitu luar biasa, sangat terorder, 上帝所创造的非常的好， menjadi rusak oleh karena dosa Adam dan Hawa. 因为亚当和夏娃犯罪，就变成破坏了。 Dan dosa konsekuensinya begitu besar. 那个罪是那么的大， Banyak orang anggap enteng tentang dosa. 很多人很轻视这个罪。 Dosa itu merusak bukan hanya Adam, Hawa dan seluruh keturunannya termasuk engkau dan saya. 罪不但破坏了亚当、夏娃，也破坏了全世界的人，包括我和你。 Tapi juga merusak segala yang diciptakan oleh Allah.
也破坏了神所创造的一切。 Saya beri hanya satu contoh karena waktu. 因为时间，我给你们一个例子。 Pasal 3 dikatakan begitu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk oleh Allah. 第3章告诉我们，《创世纪》第3章告诉我们说，当他们犯罪了，神都咒诅那个地。 Dikatakan bahwa pria harus bekerja, kerja keras baru bisa berhasil. 所以说到弟兄要努力的工作，才能够有得吃。 Jadi kita lihat di sini, kerja bukan kutuk. Banyak orang suka anggap, wah kita sih karena jatuh dalam dosa maka kita harus bekerja. Kerja adalah kutukan. 所以有些人错误了，说以为工作就是因为神的咒诅， Jangan salah. 不要错误。 Karena dalam Kejadian pasal 1, 因为创世纪第1章的时候， ayat 28 setelah Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. 自从神造就他的样子和形象做的时候，造人的时候，28节， Kita justru diberi kuasa, otoritas bekerja untuk memelihara seluruh ciptaan Allah. 神给我们那个权柄来做神所创造的一切。 Serupa dengan Allah itu menjadi serupa dengan Allah itu berarti bukan menjadi Allah, melainkan Allah itu hakikatnya bekerja. Maka pada waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti kita juga diciptakan untuk berkarya, bekerja, sehingga kerja bukan kutukan. 像神不是就是等于神，不是，而是像神所做的一切，我们也应当来做。 Bahkan kerja itu adalah satu bagian hidup yang bersuka cita buat Tuhan. 所以做工呢是一件喜乐的事，在基督里，在神里面为主神。 Coba kalau saudara banyakkan nganggurnya. 想想看， senang 若是我们没事做，你会感到喜乐吗？ Senang? 没事做你会喜乐吗？ Senang? Saya punya ibu daripada mertua dari adik saya sudah tua. 我妹妹的岳母已经老了， Tapi tua tidak membuat dia untuk duduk-duduk saja. 虽然年纪大了，她不是做而已。 Tiap kali datang ke rumah saya bilang, duduk, nikmati nonton TV, nikmati makanan, jangan kerja. 每次来家的时候，我就告诉她说，不要再工作了，你看电视、吃东西就够了吧。 Dia senyum-senyum, 她就微笑。 lalu kita menghilang sedikit, 当我们不在那边的时候， dia kerja lagi. 她又在做工了， Nyapu lah, 扫地， pegang ini, pegang itu, nggak bisa diam. 动这个动那个，不能够做好来。 Saya katakan, sudahlah, nanti cepat lelah. 我说不要做了，等下你很快就会累。 Kesukaannya adalah bekerja walaupun tidak harus sangat berat sekarang. 他的爱好就是要做工，虽然不是做重的工作。 Karena manusia kalau nganggur bingung. 因为人如果没事做，反而 Ya kita kalau pergi liburan senang ya. 如果有假期去走走，很 Ambil cuti 高 seminggu 兴。 senang ya. 去度假1个 Tapi 礼 kalau 拜， dicutikan 1 tahun senang? 但是如果1年没事做，还会好吗？ Hanya orang pengangguran yang suka pusing dan melakukan banyak kejahatan. 就是那些没事做的人呢，会做很多不好的事情。 Jadi kita lihat di sini bekerja itu bukan kutukan, melainkan bekerja itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada MANUSIA. 那所以工作不是神的咒诅，而是我们每一个人当做的事情。 Tadi kita diajak nyanyi lagu. 刚才叫我们唱歌 Bekerja melayani Tuhan ada dengan senang gitu ya. 就是为主工作是非常喜乐的事。 Saya juga jadi senang. 我也是很喜乐， Saudara senang nggak? 你们喜乐吗？ Betul? 真的吗？ Ya karena itu memang panggilan kita untuk berkarya, bekerja. 那就是神对我们的呼召，就是为他工作。 Tapi sekali lagi dosa membuat manusia dan seluruh ciptaan menjadi rusak. 但是因为罪破坏了人和一切的受造物， Dan manusia mengalami berbagai penderitaan. 因此人经历了很多的苦难， Manusia mengalami buta rohani.
属灵的眼睛瞎了， Sehingga kalau ke gereja tidur-tidur. 所以来到教会就睡觉。 Waktu muda saya orang paling senang tidur di gereja. 年轻的时候呢，我就是一个最喜欢在教会睡觉的 Kalau 人。 malam hari nggak bisa tidur, saya nggak minum obat tidur, tapi baca Alkitab pasti tertidur. 晚上如果睡不着，没有吃安眠药，我读圣经一定会睡觉。 Karena dosa membuat kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar dan tidak suka kepada firman Allah. 因为罪呢，使我们不能够好好的认识我们的神，也使我们不要读圣经。 Tetapi mari kita sekarang lihat misi Allah setelah kejatuhan manusia dalam dosa. 自从人犯罪之后，我们来看神的使命是 Dia 什么？ tidak tinggal diam. 他没有静静的， Dia panggil Abraham 他就叫亚伯拉罕来 melanjutkan misinya. 继续他的使命。 Engkau akan diberkati menjadi namamu besar. 你的名会称为大， Menjadi bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. 成为一个大的民族，就是以色列 Dan。engkau akan sangat diberkati. 你会接受上帝的祝福。 Tujuannya adalah supaya memberkati dunia ini. 目的就是要祝福全世界。 Dengan kata lain, 换句话说， Allah tidak membiarkan kerusakan terus terjadi di dalam dunia. 神不允许破坏继续发生在这个世界。 Sayangnya Israel gagal juga untuk melakukan misi Allah. 很可惜的就是以色列失败了，没有好好 Kita 遵行 masuk 神的使命。 pada bagian yang ketiga, 第三步， yaitu penebusan. 就是救赎。 Kristus bukan kebetulan hadir di tengah dunia. 耶稣不是Bukan. bukan Kristus pertama kali， bukan apa tadi? 不 Terima 是第一次 kasih. 来呀。 Mereka enggak ngantuk loh. Ya. Bukan merupakan masa pertama untuk datang ke dalam dunia, itu maksudnya. 耶稣不是第一次来世界， Tapi Yesus sudah dipersiapkan di dalam kekekalan untuk hadir di tengah-tengah dunia. 但是在永恒里面，他已经来到这个世界。 Dan Kristus itulah adalah satu-satunya pribadi yang bisa merekonsiliasikan dunia dengan Allah. 唯有耶稣基督呢，才能够使我们与神和好。 Makanya dia datang dan mati dan bangkit. 所以他来到这个世界上，为我们死复活了。 Baru yang keempat, yang terakhir. 第四点就是最后一点， Setelah Kristus datang, mati dan bangkit, 耶稣基督来死了复活了， terjadilah restorasi, pembaharuan-pembaharuan supaya penyempurnaan pada waktu kedatangannya yang kedua kali itu terjadi. 就有很多的更新，直到他再来的时候就完全了。 Karena itu misi itu adalah sesuatu karya Allah yang besar. 所以使命就是神最大的工作。 Tapi juga dosen saya mengatakan misi itu pelayanan yang paling tersulit. 但是我的教授这样告诉我说，使命宣教是最难的。 Karena itu sampai bisa mencucurkan darah dan kehilangan nyawa. 会流血，会失去生命。 Tetapi kalau orang mengerti misinya Allah, 但是一个人如果清楚明白神的使命， walaupun sulit, 虽然很难， maka tidak akan pernah melakukan suatu kemunduran. 他就不会走退步了， Tidak akan menyerah. 不会这样就投降 Bapak 了。 Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian Saudara Evelyn ini. 刚才弟兄姐妹已经听了 Evelyn 传道的见证， Semakin sulit Myanmar, 缅甸更加的难， bahkan itu bisa merenggut nyawanya dan teman-temannya. 也会抢夺了他朋友的生命。 Waktu lalu itu pergumulan yang berat buat dia. 那以前是他最大的挣扎， Tapi begitu dia pulang tahun lalu pulangnya apa tahun ini? Tahun lalu ya? Tahun ini? Oh tahun lalu pulang. Jadi kalau di OMF itu 4 tahun bekerja, 1 tahun boleh pulang. 在 OMF 呢，如果在外面侍奉4年，1年可以回家。 Nanti habis ini berangkat lagi begitu setelah 4 tahun.
那过了之后还要再去。 Saya tanya sama dia, 我问他， masih mau pergi atau kembali di Indonesia? 你还要去吗？或者住在印尼就好了。 Dan sesuatu yang gak mudah, tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah terus dari hari ke hari. 一件很不容易的事情，就是他一直要圈到不同的地方去。 Tahukah saudara apa jawabnya? 你知道他怎样回答吗？ Saya akan berangkat lagi. 他说我还要再去。 Kalau kita mengerti bahwa Allah sedang mengerjakan misinya, itulah DNA yang tidak akan membuat kita mudah untuk mundur. 若是我们很清楚神的使命和宣教呢，我们会继续的往前走，我们不会退后。 Walaupun dunia ini nampaknya makin suram, 虽然世界看起来越来越暗淡， tapi Allah terus sedang bekerja di balik segala kegelapan, peperangan dan sebagainya. 但是神在那个黑暗战争的背后 Dan 继续的工 akan 作， mewujudkan misinya. 会显现他的使命和宣教。 Maka di ayat di atas itu coba kalau kita lihat ya. 我们看这个上面的一个经文， Inilah tujuan misi Allah. 那就是神的使命。 Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. 以弗所书第1章第9节， Sesuai dengan rencana kerelaannya. 都是照着他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。 Yaitu rencana kerelaan yang dari semula sejak kekekalan itu telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. 要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的，都在基督里面同归于一。 Jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, 弟兄姐妹们，使徒保罗这样说： bahwa Tuhan menyimpan rahasia misi ini berabad-abad lamanya, bahkan malaikat pun bisa tidak tahu. 神把这个宣教使命呢隐藏起来，连天使都不知道。 Nanti baca Kolose 1 ayat 25-26. 你可以在哥罗西书第1章25、26节。 Tetapi Paulus berkata, sekarang Allah membukakan rahasia misi itu. 但是保罗说，现在神已经把那个奥秘打开了， Yaitu membawa seluruh ciptaan yang sudah rusak tunduk kembali kepada Kristus sebagai kepala segala sesuatu. 使那些已经破坏的呢，基督会把它带回来，归向耶稣基督。 Maka hadirlah Kristus pada peristiwa Natal yang kita sering 因 peringati. 此呢，在圣诞节的时候，我们庆祝耶稣基督来到这个世 Kalau 界上。 kita masuk kepada misi Kristus, 若是我们进入耶稣基督的宣教与使 itu 命， diawali dengan seorang pendahulunya yaitu Yohanes Pembaptis. Masih ingat? 他之前呢有一个人就是施洗约翰， Yohanes Pembaptis itu datang mengatakan akan datang seorang yang akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. 施洗约翰说，有一个要来拯救世界的人将要来， Dia akan mengangkut seluruh dosa dari dunia ini. 他会除去世界一切的罪。 Saya tulis di situ. Yohanes 1 ayat 那 29. 就是记载在约翰福音1章29节。 Dan setelah pemberitaan pemberitaan Yohanes, lalu Kristus datang dan Yohanes yang membaptisnya. 因此呢，施洗约翰讲了之后，耶稣基督来了。 Maka Matius 4 ayat 17 dia memulai pelayanannya 在马太福音4章17节，他开始工作了。 dengan berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 他说：“天国近了，你们应当悔改。” Jadi Kristus menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. 所以耶稣基督的到来，就是天国已经来了，已经近了。 Maka dia mengajak orang untuk kembali kepada Allah. 所以呼召人要回到神 Dia 里面， memberitakan Injil kerajaan Allah. 他传天国的福音， Dan dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat, yaitu memanifestasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. 他行了很多的神迹，就要给人看见天国已经临到这个世界了。 Jadi saya ingin katakan,
所以我要说， kerajaan Allah itu bukan nanti. 所以神的国不是等 Tapi 候， kerajaan Allah dimulai melalui kedatangan Yesus Kristus. 耶稣基督的到来就是天国已经来 Dan 了。 melalui kematian dan kebangkitannya, disitulah kerajaan Allah menjadi bagian hidup manusia yang mau percaya kepadanya. 经过他的死和复活，就是要带领人来归向神。 Baca nanti Yohanes 17 ayat 3. 你可以读约翰福音 Apa 17 itu 章第 hidup 3 yang 节， kekal? 什么是永生呢？ Yaitu mengenal Allah dan Kristus satu-satunya juru selamat. 就是要认识耶稣基督独一的真神。 Tetapi melalui kematian kebangkitan Kristus, 但是接受耶稣的死和复活， maka restorasi atau pembaharuan itu terus sedang berlangsung sampai hari ini. 会继续不断的更新，直到如今。 Setelah Allah mengkorbankan Yesus karena mencintai dunia ini, mencintai engkau dan saya, 因为神爱世人，爱你也和爱我，爱全世界的人，所以他牺牲了自己的儿子。耶稣 Tuhan mau supaya manusia yang percaya kepada Allah melanjutkan pekerjaan itu di tengah dunia sampai Kristus datang kedua kalinya. 所以信耶稣的人呢，要继续的来做这个宣教的工作，直到耶稣基督再来。 Di dalam pelayanan Yesus di tengah dunia, 耶稣在世界上的侍奉， dia memanggil 12 muridnya. 他呼召了12个门徒， Yaitu pelayanan yang dimulai oleh dirinya sendiri, 从他开始的服侍 mulai makin terbuka lebar. 就更广了。 Maka dia memilih memanggil murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia melayani manusia-manusia yang ada, yaitu untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. 所以他选召了12个门徒，跟他一起侍奉， Tetapi- 传福音给犹太人。 Tetapi pada waktu pekerjaan Tuhan makin lama makin besar di tengah-tengah di mana dia hadir, dia memanggil lagi 70 muridnya untuk berjalan bersama-sama dengan dia. 但是呢，要传的福音是非常的广，所以呢，他在呼召70个门徒。 Maka ayat ini muncul yang tadi kita baca. Kita lihat kembali, ini luar biasa ayat 2 ini. 所以我们要来再读路加福音10章的第2节。 Kalau 70 dipanggil itu diutus berdua-dua adalah mendahului Yesus untuk pergi ke kota-kota di mana dia akan menghampirinya. 所以耶稣设立了这70个人呢，两个的在他前面，往他自己要到的各城各地方去。 Lalu di ayat yang kedua kita lihat. 第2节我们看， Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. 所以耶稣对他们说呢，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Berarti 70 tidak cukup. 70个人还不够， Bahkan harus lebih banyak lagi kita minta kepada Allah memberikan pekerja-pekerja kerajaan Allah. 所以我们要求神给我们更多人来做这个传扬天国的福音。 Maka saya bertanya dalam diri sendiri. 所以我问我自己， Mengapa Tuhan berkata pada 70 plus 12 ini bahwa berdoalah minta kepada Bapa lebih banyak lagi pekerja. 所以神对这70个人加上12个门徒的人说 Jawaban.：“ 你要求神给我们更多的人出去收他的庄稼。 Jawaban Yesus di sini. ”耶稣回答说 Saya baca bahasa Inggrisnya. The harvest truly is great. Tuayan sangat besar.：“ 就是庄稼就是更多的人需要福音。” Pada saat itu Yesus sedang berjalan, ya, mulai dari Galilea menuju kepada Yerusalem. 耶稣在行走的时候，从加利利到耶路撒冷。 Lihat di situ adalah petanya ini, ya, dari Galilea terus menuju kepada Yerusalem. 从加利利到耶路撒冷， Dan perjalanan sampai ke Yerusalem itu nanti dia akan mati di atas kayu salib. 到耶路撒冷呢，他会死在十字架上。 Di sini kita melihat sesuatu yang indah. 这里我们看到一件很美的事情， Bahwa dari pertama dia hadir,
从他第一次来， lalu dia melayani begitu banyak orang kenal Kristus. 他带领这么多人来认识基督， Dia ambil 12 orang karena pekerjaan semakin besar. 他带了12个人成为他的门徒， Dan dia ambil lagi 70 orang karena terlalu besar pekerjaan. 他在带领70个人，因为他的工作越来越多， Karena setiap kali dia berada di mana-mana, 每次他无论在哪里， katanya hatinya begitu tergerak oleh belas kasihan. 他就动了怜悯的心， Karena matanya melihat begitu banyak manusia seperti domba tanpa gembala. 因为他看到很多羊没有牧人， Apa artinya? 什么意思呢？ Binatang yang betul-betul membutuhkan pertolongan bukan semut. 那些动物很需要牧人，不是蚂蚁， Semut itu kecil, 蚂蚁很小， harusnya ditolong. Betul 要 nggak? 救它。 Tapi dulu ya waktu kecil saya suka tolong semut. 小的 Kenapa? 时候我已经帮助了蚂蚁， Kalau semut itu ambil remah-remah roti ya, rotinya suka jatuh lagi, betul enggak? 如果蚂蚁在拿面包的时候， Jadi saya suka mau menolong, saya angkat roti itu supaya sampai ke tujuan, tapi semutnya semua lari. 那我就帮他拿，但是那个蚂蚁就跑掉了。 Domba itu lebih besar daripada semut, 那些羊呢，比蚂蚁更大， tapi domba sangat membutuhkan gembala. 但是羊非常需要牧人。 Domba itu punya mata melihatnya sangat terbatas sekali, sangat dekat. 那个羊的视线呢非常有限， Maka dia mudah masuk ke jurang, 所以它很容易掉在那 maka 个 dia 山野， mudah sekali tertusuk pagar-pagar duri. 所以它很容易被那个篱笆的 Bahkan 刺到， dia nggak bisa melihat singa atau macan yang ingin memakannya. 它也不能够看那些老虎啊、狮子啊要来抓它。 Dengan kata lain, bahwa domba tidak bisa hidup tanpa gembalanya. 意思就是说呢，没有牧人，这些 Itu 羊就不 ingin 能够活了。 memberikan suatu penjelasan. Sa- Manusia tanpa Allah tidak akan pernah hidup dengan benar. 一个人没有神，他们不能够好好的活着。 Manusia tanpa ada Kristus yang mati tidak pernah akan mengalami pengampunan, bahkan dibuang selama-lamanya ke dalam api neraka. 人如果没有耶稣基督的拯救呢，他会被丢在那个永恒的火焰里面。 Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. 没有神，人不能够活。 Itu mengingatkan saya pada Bapak Gereja Agustinus abad keempat. 这让我想到第四集的时候呢， Dia 有一个叫做奥古斯丁， dia mencari kepuasan hidup. 他在寻找满足他 Bahkan 的 dia 生活。 kumpul kebo cukup lama. Dia pikir uang, ketenaran, kepintaran, seks bisa memberi kepuasan. 他就跟人家同居，他以为钱财还有其他的一切能够满足他。 Tapi pada waktu dia ketemu Kristus, 但是当他与基督相遇的时 dia 候， mengeluarkan satu kalimat yang penting dalam hidupnya. 在他生命中，他讲了一句很重要的话。 Dia mengatakan, dalam diriku ada kekosongan. Dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Allah yang hidup. 他说，在我心灵里面有一个空虚，那个空虚呢，只有耶稣基督才能够来满足我。 Maka Yesus pergi memberitakan Injil, banyak orang datang. 所以耶稣基督去传福音，很多人跟随他。 Kita lihat sekarang gereja-gereja yang megah itu isinya 5.000, 10.000 orang. Kita bilang, wah hebat gereja itu. 当我们看到很大的教会有5000个人、7000个人，哇，非常了不起。 Tapi zaman dulu Yesus kalau khotbah berapa? Ribu-ribuan. 但是当时耶稣讲道的时候，也有成千上万的人来听。 Waktu Yohanes 6 dia berkhotbah itu baru 5.000 laki-laki, betul nggak? 当约翰在传福音的时候，只有5000个男孩子。 Nah mata Yesus melihat betapa banyak orang membutuhkan Allah. 但是耶稣的眼睛看到非常多的人需要神， Dia bukan hanya melihat rohani orang yang kosong, 他不但看到人心灵里面的空 dia 虚， juga melihat banyak orang yang lapar, yang miskin, yang banyak mengalami sakit penyakit. 他也看到许多人饥饿了，然后呢，很贫穷了，生病了。
Maka dia utus 70 orang lagi. 所以他差遣70个人。 Tapi yang membuat dia berkata, minta pada Bapa supaya lebih lagi memberikan pekerja-pekerja yang lebih besar. 但是他对他们说：“你要求神差派更多的人出来工作。 Mata saya terbuka di sini. ” 我的眼睛睁 Karena 开了 baru，dari Galilea sampai Yerusalem, 因为从加利利到耶路撒冷， yang terinjili itu yang mengalami Tuhan baru orang-orang Yahudi. 因为如果那段路呢，只有听到福音的只有犹太人， Nanti pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, disitulah Injil akan meluas kepada orang-orang Yunani dan seluruh dunia ini. 当耶稣死在十字架上之后呢，复活了，福音才传扬到希腊的地方，还有其他的地方。 Yang Yesus lihat 耶稣看见的， betapa urgensinya, sangat mendesaknya orang perlu mendengar Injil. 他看到的就是说，人们非常紧急需要福音， Karena itu waktunya. 因为时间已经到了。 Saya senang tadi penginjil Evelyn mengatakan, karena waktunya sekarang ini justru makin Myanmar terserang, hati makin terbuka kepada Allah. 所以刚才 Evelyn 传道这样说，因为时间已经到了，所以我们要更努力的来为主传福 Ini yang 音。 dimaksud dengan urgensi atau mendesak. 这就是紧急的意思。 Yesus mengatakan ini sesuatu yang mendesak. Waktunya orang-orang Yunani akan banyak terbuka kepada Tuhan. 因为非常紧急，那个时候，那个希腊人就要敞开他们的心来认识耶稣基督， Kerjaan akan makin sangat besar. 神的工作越来越大。 Dikatakan tuaian itu sangat besar. 他说庄稼已经熟了，非常的多。 Tapi tidak ada seorang pun bisa bertobat masuk surga kalau mereka tidak mengenal Injil Allah di dalam Yesus Kristus. 但是若他们不认识耶稣基督的福音，就不能够进入天国。 Oh, hari ini saya berdoa 今天我祷告， supaya semua kita di GKI Kanaan ini mengerti maksud Tuhan. 我祷告说，迦南堂所有的弟兄姐妹呢，能够了解明 Dia 白 sedang 神的意思。 memanggil umatnya, mari bekerja dalam tuaian yang begitu besar. 他呼召我们每一个人，因为要收的庄稼这么多， Ini sesuatu yang mendesak. Nggak bisa bilang, nanti aja deh, aku masih muda. 是非常紧急的。我们不能够说等了，我还很年轻。 Setelah habis muda, nanti sajalah kalau saya punya anak atau sudah dapat pekerjaan baru. 或者有的说等我有了孩子，有新的工作。 Sampai tua masih kita katakan, nanti sajalah. 到年老的还说等候吧。 Saya berharap kita mengerti bahwa ini waktunya mendesak 8 miliar manusia di abad ini. 我希望你们能够了解，这是非常紧急的。有80亿的人在这个世界上， 2040 akan terjadi 9 miliar manusia di dunia ini. 对2020年的时候呢，就会更多的有90亿的人。 Allah berkata kepada gereja, berdoalah supaya banyak pekerja-pekerja karena sudah siap banyak orang bertemu dengan Kristus. 所以神说，你们要求更多的做工的人出来做工，因为会更多的人要来相信耶稣。 Paulus berkata dalam Roma 10, 保罗在罗马第10章这样说： bagaimana orang bisa terima Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar Injil Allah? 一个人没有听到福音，怎能会相信耶稣呢？ Dengan perkataan lain, 换句话说， surga mengundang, membutuhkan anak-anak Allah bekerja untuk kerajaan Allah. 换句话说，天堂呼召我们每个人要来为主工作，要做天国的事。 Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil bukan hanya selamat diri sendiri. 教会是基督的身体，不是为了拯救自己。
Gereja dipanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menuai pekerjaan-pekerjaan 是要 Allah. 跟神一起工作，去拯救人。 Di sini kita melihat 在这里我们可以看到 suatu anugerah yang luar biasa. 一个很大的恩典， Tapi di sisi lain kita lihat Indonesia menyedihkan. 但是看到我们的印尼真是很悲哀， Kenapa baru-baru saja terjadi kemarahan mahasiswa dan berbagai orang? 因为我们看到大学生生气了， Salah 发 satu 怒 paling 了。 besar tidak ada lowongan pekerjaan, betul? 最大的问题就是没有工作的地方， Ada hashtag yang berkata apa? 有的人 Nabur 这样 dulu. 就要我们要离开印尼吧。 Wah, sekarang ribuan diterima di Korea, di Jepang, anak-anak muda di Belanda, di mana-mana. 在韩国、日本、荷兰接受很多年轻人。 Dan saya melihat satu hal, Yesus berkata, 我看见一件事，耶稣说： dimanapun Anda berada, 无论你在哪里， kerajaan Allah lowongannya sangat besar. 神的工作有很多机会给你做的。 Untuk menjelang 9 miliar manusia yang akan terjadi di tahun 2040. 在2040年呢，世界的人口将会达到90亿。 Jadi kalau kita melihat begini maksud saya. 那我的意思是这样， Saya akan akhiri dengan 1-2 hal ini. 我接触这一两件事。 Tadi saya katakan, 刚才我这样说， Yesus berkarya pertama-tama untuk orang Yahudi. 耶稣传福音的时候，第一就是给犹太人。 Dan pada waktu penebusan dikerjakan oleh Kristus, maka Injil masuk lebih jauh kepada orang-orang Yunani. 之后呢，耶稣被钉又复活了，就广大了到希腊的地 Maka 方。 sejak Paulus, Injil masuk ke Eropa. 从保罗开始，福音传到欧洲去。 Dan 5 abad lamanya, negara-negara barat, Amerika, Belanda, Jerman, semua mengalami Injil luar biasa. 5个世纪之后呢，福音广传到美国，还有其他的地方，荷 Muncullah 兰 para teolog-teolog Kristen, 就很多神学家， muncullah para misionaris-misionaris 很 Kristen. 多宣教士， Dan dari negara-negara barat, mereka melihat negara-negara lain yang belum mengalami Tuhan. 从西方他们看到还有很多国家还没有听到福音。 Salah satu orang yang sangat mencintai China, yaitu Hudson Taylor. 一个非常疼爱中国的就是戴德生， Tuhan sudah memberi hati 17 tahun masih muda untuk pergi ke China. 他17岁的时候，神就差派他到中国去， Karena China dicintai oleh Tuhan. 因为神爱中国。 Maka umur 21, 21岁， dia berangkat selama 52 hari pergi ke China. Naik 他 kapal. 就去中国坐船52天。 Sekarang saya tanya, ke China perlu berapa hari? 现在去中国需要 Nggak 去 perlu 多少？ 1 hari ya. 不需要1天。 Dia pergi begitu jauh dari Inggris ke China supaya orang di China sana mengalami Kristus luar biasa. 从英国到这个中国呢，52天的路程，他去传福音，让中国人能够信耶稣。 Pelayanan Hudson Taylor di China masuk 160 tahun sekarang. 直到如今已经要有160年了。 Dulu orang China itu begitu tertutup. 以前中国人很封闭自己， Tapi kalau kita sekarang melihat China, 现在我们看中国， yang namanya negara China itu dibicarakan di seluruh dunia, betul? 全世界的人都在谈论中国。 Bahkan China di umurnya nanti 2050 akan menjadi negara superpower seluruh dunia. 在2050年呢，人家计划说中国将会是最有权力的 Mengapa? 国家。为什么呢？ Karena Injil masuk ke China. 因为福音传到中国， Injil membebaskan banyak orang China dari dosa. 福音拯救很多中国人离开罪恶。 Injil menajamkan manusia-manusia di China menjadi orang-orang pintar. 福音使中国人更加聪明， Dan Injil itu merubah banyak sekali kehidupan di China.
福音改变了中国人的生命。 Sampai hari ini pelayanan Hudson Taylor OMF itu masih ada 200 misionaris di China. 在现在呢 ，OMF 这个戴德生的侍奉呢，有200个宣教士在 Dan 中国。 sekalipun orang-orang China pemerintahnya mengusir semua misionaris OMF, 虽然曾经把这些宣教士赶出去中国， apa yang terjadi? 发生什么事 Karena 呢？ semua orang yang datang cuma bisa bahasa Mandarin dan dialek-dialek daripada Chinese. 因为来到中国的就是要懂得华语， Mereka pergi ke belahan 18 negara di Asia Timur. 他们在亚洲东部呢，在去传福音。 Pertama kali datang di Indonesia bukan untuk Jakarta. 第一次来呢，不是来雅加 Karena 达， nggak bisa bahasa Indonesia. 因为不会华语，不会印尼语， Ke Singkawang. 就是去山口洋。 Di Singkawang itu kalau kami putar film tentang Hudson Taylor, 在山口洋，如果我们看他的电影， orang-orang Singkawang bilang, oh itu kita punya Popo. Engkong kita tuh di sana di Singkawang. Mereka lah yang pertama mendengar Injil di Indonesia dalam pelayanan Hudson Taylor itu. 这个戴德生就是去山口洋传福音。当他们看到那个电影，他说这就是我们的祖宗。 Dan begitu banyak gereja-gereja dimulai dari Kalimantan Barat itu, mau GKKB, muncul di Jakarta GKJ, dan berbagai itu semua banyak dari Kalimantan daerah Barat, betul tidak? 就是从西加利曼丹开始，一直传到全印尼。 Dan saudara, setelah dari Barat, 从西方abad 21, 21世纪， Injil bergerak kepada 3 benua. Izinkan saya mengakhiri hal penting ini karena ini bagian kita. 然后就到3个州。 Abad 21, 21世纪 Injil beredar di Afrika, 开始在非洲、 Latin Amerika, yaitu Argentina, Brasilia itu semua negara-negara bola kaki ya. 然后就到那个拉丁美洲， Dan yang ketiga adalah Asia. 第3就是亚洲。 Jadi sekarang Injil ada di 3 benua ini. 所以福音有在3个州。 Maka saya berkata pada para remaja, 所以我对年轻人 anak 这样说： muda, 年轻人， mungkin Anda yang akan pergi jadi misionaris ke berbagai negara-negara timur ini. 可能你们就是会差派到这些东方的国家， Negara-negara selatan ini 南方， buka lebar sekarang untuk Injil. 它的门开得很大。 Amerika pengutus misionaris yang paling pertama yang sekarang sudah mulai merosot luar biasa, apalagi dalam zaman siapa pemimpin ini. 那美国差派宣教士，但是最近呢越来越落后了。 Justru Korea 韩国 menjadi pengutus misionaris nomor 2. 第2就是韩国差派最多的宣教士， Tapi saya diminta oleh pendeta Korea, 但是韩国的牧师邀请我 tolonglah berdoa buat Korea sekarang. 为韩国祷告。 25% rakyatnya menjadi percaya, 25%的人口相信， tapi K-pop sedang membunuh anak-anak muda di Korea. 但是呢，他们却被杀。 Mereka tidak lagi tertarik pada Injil, tapi kepada K-pop dan sebagainya. Kosmetik, semua hal ini membuat mereka tidak lagi mau mendengar siapa Yesus Kristus. 现在呢，他们不要再听福音了，因为他们更喜欢的就是那些化妆品。 Afrika luar biasa perkembangan Injil, pemuritan beratus-ratus, beribu-ribu. 非洲的福音非常的广泛， Latin Amerika seperti Brasilia, Argentina dan sebagainya, justru setiap tahun, ini berita baik ini, mengadakan pertandingan bola kaki bagi anak-anak miskin. 那拉丁美洲有一件很吸引人的，就是他们有那个足球。 Jadi pelayanan kita di Pekojan ini ada satu anak yang masuk dalam satu periode akan dikirim ke Brazil atau ke Amerika. 那我们在 Indonesia Care 有在 Pekojan 服饰呢，有一个少年人，他被选到 India Brazil luar biasa 参加 perkembangan 足 Injil. 球比赛。 Tapi satu hal saya ingin katakan, 但是我要讲一件事， Indonesia sedang berkembang pesat. 印尼很进步，
Dan Tuhan akan pakai Indonesia lebih banyak lagi anak-anak muda akan pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. 神要差派印尼更多的年轻人 Kenapa 到国 Indonesia? 外去传福音。为什么是印尼呢？ Indonesia sudah mengalami hampir 200 tahun mendengar Injil. 因为印尼差不多200年聆听福音。 Kedua, 第二， orang Indonesia itu budayanya beragam-ragam. 因为印尼的文化很多种， Tetangga kita Jawa, 有的是爪哇人， samping kiri Batak, 有的是马大人， depan kita orang Nias. 有的是尼亚斯的人。 Kata orang dunia ini, orang Indonesia cocok jadi misionaris. 所以有人说呢，印尼人很适合做宣教士 Karena，apa? 为什么呢？ Mudah untuk bergabung dengan berbagai-bagai suku. Dikirim kemana aja, cepat adaptasinya. 无论把他寄到哪里，很容易的适应。 Coba saudara lihat orang Korea. 你看韩国人， Kesulitan orang Korea menjadi misionaris apa? 他最困难的做宣教士是什么呢？ Kemana-mana hanya bisa bawa kimchinya. 因为骑到哪里只能带 Karena 金 mereka 鸡， cuma satu bahasa, 因为他只有一 satu 种语言， suku. 一个民族。 Cuman ada annyeonghaseyo. hanya 안녕하세요。 Kita, waduh, ya makanya kenapa food court itu di mall-mall laku keras ya. 所以在那个吃饭吃 Makanannya beribu-ribu. Dan 很多人 setiap suku punya makanan. 每一个种族都有他的东西。 Maka orang Indonesia juga 印尼 yang biasa hidupnya kalau miskin pun bisa hidup. 贫穷也可以存活， Tapi kalau kaya 如果富有 bisa 的呢， juga cepat uangnya habis. 他的钱也很容易开完了。 Maka banyak orang ngomong sama saya. 所以很多人告 Yang 诉我， cocok sekarang jadi misionaris orang Indonesia. 所以呢，印尼人很适合做宣教士。 Mari gereja kita berdoa. 我们作为教会的要祷告， Supaya Tuhan mempersiapkan banyak anak-anak muda dari gereja-gereja kita di Indonesia ini. 神使用我们在印尼的教会，更多年轻人起来做宣教士。 OMF sendiri sudah mengutus penginjil Evelyn ke Myanmar. OMF 已经差派 Dr. Hadi Evelyn ke 传 China 道 bersama 到这 istri. 个缅甸， Baru-baru ini kita mengutus orang ke Jepang. 有的被差到中国、日本， Rata-rata dari gereja Chinese loh saudara, 这 gereja 都是 Tionghoa. 华人的教会。 Ya. Jadi kita melihat, 所以我 kita 们看， perlu berdoa supaya Siap祷告。 Tuhan mempersiapkan gereja untuk menyiapkan banyak penginjil-penginjil di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. 预备更多的宣教士，包括我们印尼跟全世界的人。 Yang kedua, 第二， kita perlu belajar misi lebih dalam. 我们要更深入的学习宣 Kita 教， perlu pemuritan lebih jauh. 我们需要门徒训练。 Kalau kita dewasa jadi murid, kita akan pergi juga untuk taat bermisi. 如果我们已经成年了，我们也可以去做宣教的工作。 Yang ketiga, 第三， mari kita mulai memberi diri kita dipakai Tuhan. 我们要 Karena 献上自己被 Indonesia 神使用， Keluarga kita, 因为印尼我们的家庭， tempat kita tinggal, 我们住的地方， dimanapun di Indonesia banyak orang membutuhkan Kristus. 在印尼很多人需要基督， Dengan keresahan kota-kota di Indonesia ini, 因为印尼有很多的国家在不安当中， sebenarnya banyak orang sedang berkata, I need peace. Saya membutuhkan pingan itu. 我们需要平安damai， Damai dengan Allah, 跟神和好， damai secara ekonomi, 经济也能够好， damai di dalam kesehatan, 健康也很好， damai dalam keadilan 有公寓， yang dibutuhkan oleh kita. 这就是我们所需要的。 Hati yang berdoa, 祷告的心， hati yang berserah, 奉献的心， hati yang berkarya. 为主工作的心。 Catatlah pulang baca di rumah masing-masing. 你们要记起来，然后回家再去读。 Wahyu 5 ayat 9. 启示录5章9节， Darah Yesus adalah bagi tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. 神要拯救各国各民族的人。 Maka pasal 7 ayat 9. 第7章第9节， Nanti waktu Kristus datang kedua kalinya. 耶稣再来的时候， Begitu banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. 非常多的人 Dari berbagai suku, kaum, bangsa, bahasa. 各国各民的人，
akan datang kepada Kristus. 将会来归向耶稣基督， Memuliakan anak domba Allah. 就高举荣耀神的羔羊。 Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. 耶稣基督就是他的头。 Mari kita bekerja bersama dengan 我们一起来为主工作， kita berdoa. 我们祷告。 Saya mengingat lagu pertama yang tadi kita nyanyikan. 我记得刚才我们的第一首诗歌， Dengarlah suara Tuhan. 聆听神的话。 Hari ini Tuhan sendiri menyampaikan firman ini kepada kita semua. 今天神亲自对我们说话， Dia berkata, marilah yang sudah ditebus oleh Tuhan. 对我们说已经蒙神救赎的人 Berdoalah 要祷告， supaya banyak penuai-penuai keluar dari gereja-gereja Indonesia. 能够从印尼各个的教会能够出来收割， Karena ladang sudah semakin begitu besar. 因为庄稼这么的多， Pekerjaan ini begitu mendesak, begitu banyak orang butuh Tuhan di dalam hidup 这个 mereka. 工作是非常紧急，因为很多人需要神。 Dan marilah belajar untuk memberi diri. 让我们学习献上自己， Pakailah aku Tuhan. 对神说：“神啊，求你差遣 Baik 我， di keluargaku, 包括在我的 di 家庭， sekolahku, 在我的学 di 校， kampusku, 在我的大学的学 di 院里， tempat aku berdagang, 在我做生意的地 di 方， tempat aku berbisnis, 在我的工作的地 di 方， rumah sakit aku bekerja, 在医院我工作的地 di 方， rumah tangga aku berkarya, 在我自己的家 di 庭， mana-mana. 无论在哪里， Pakailah aku agar orang boleh bertemu dengan Tuhan. 使用我，使人能够与主相遇， Karena Allah merindukan. 因为神希望是这 Tidak 样， ada satu orang pun yang binasa. 没有一个人死亡， Melainkan supaya semua orang kembali kepada Tuhan. 他要每一个人都得救。 Di tengah dunia ini 8 sampai 9 miliar orang akan tinggal di dunia ini. 在这个世界有80亿到90亿的人口， Mari kita berkata, 让我们对神说， dalam anugerah-Mu, 在你的恩典里面 pakailah aku. 使用我吧。 Tuhan kami bersyukur kepadamu. 神啊，我们要感谢你， Karena Engkau Allah yang sudah mengasihi kami orang yang berdosa dan harusnya dimurkai. 我们是罪人，我们应该是被处死的人， Tapi Engkau mengasihi kami melampaui dosa kami Tuhan. 但是你爱我们超过我们的罪 Dan， Engkau datang dari surga ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib 你 bagi 从 kami. 天堂来到世界，为我们死在十字 Sehingga 架上。 setiap kami yang percaya kepadamu tidak akan pernah binasa, bahkan akan tinggal dalam kekekalan bersama Tuhan. 使我们相信你的人不致灭亡，反得永生。 Karena itu kami berdoa, 因此，我们要向 kami 你， yang masih hidup di dunia ini, 我们还活着的人， kami menerima panggilan suara Tuhan. 我们要领受上帝的呼召。 Bahwa ada 8 miliar akan menuju 9 miliar manusia. 80到90亿的人口， Bukalah mata hati kami untuk melihat seperti Kristus melihat mereka domba tanpa gembala. 打开我们属灵的眼睛，像耶稣基督能够看见，他们就是那些没有牧人的羊。 Dan gerakanlah hati kami 求你感动我们， untuk menerima undangan Tuhan bekerja bersama dengan Tuhan. 来接受主的邀请，与主同工， Untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. 来带领更多人归向你。 Berkati GKI, 主啊，求你祝福 Kanaan ini 迦南堂教会， berkati para hamba-hamba Tuhan bersama keluarga. 求你祝福每个神的仆人和他的家 Berkati para 人， majelis bersama keluarga. 求你祝福每一个的 Berkati 执事， aktivis dan seluruh jemaat bersama keluarga. 祝福一切参与侍奉的人。 Tempat 和他的 ini 家 menjadi 庭 tempat di mana begitu banyak di kota ini orang belum percaya kepada Tuhan. 这个教会能够成为传福音的地方，到处去传福音。 Hamba berdoa pakailah GKI Kanaan untuk banyak orang bertemu Tuhan.
主啊，你的仆人向你祈求，祝福迦南堂教会。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghormati-Mu Tuhan Yesus. 我们祷告乃是奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Tes. Bapak Ibu, kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Jemaat saya untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一间，第三天从死人中复活升天，坐在前的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. Kita akan masuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Ria Pasaribu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaku Engkau adalah Allah atas dunia ini dan Allah atas bangsa kami. Izinkan kami bersama-sama umat-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia yang membutuhkan peace, yang membutuhkan damai sejahtera, baik dalam berbagai-bagai sisi, keresahan, kegelisahan, oleh karena berbagai-bagai hal, ya Tuhan, baik secara politik, ekonomi, sosial, bahkan juga kerohanian. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu yang besar melimpah-limpah atas Indonesia. Tuhan kiranya berkenan memimpin terus Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh aparat dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Pada waktu korupsi sedang hendak diselesaikan, kami turut berdoa. Roh Kudus bekerjalah dengan leluasa supaya sungguh-sungguh negara ini dibersihkan dari banyak kemaksiatan. Kami berdoa karena masih begitu banyak orang miskin, hampir 50%. Kami berdoa supaya terjadi pertobatan demi pertobatan. Kami berdoa beri hikmat, takut akan Tuhan kepada semua yang bekerja di tengah pemerintahan, di tengah-tengah swasta. Karuniakan pada kami hati yang peduli kepada banyak orang jutaan di Indonesia ini. Supaya harta yang Tuhan percayakan pada Indonesia menjadi boleh dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa supaya Tuhan mematahkan kuasa-kuasa si jahat yang berusaha terus menanamkan banyak kejahatan, keburukan untuk bangsa ini.
Buatlah bangsa ini maju Tuhan. Buatlah bangsa ini betul-betul dimerdekakan dari segala sisi di dalam anugerah-Mu. Ya Allah, selamatkan bangsa ini. Lindungi dengan darah Yesus sehingga si jahat tidak terus-menerus menaruh panahnya kepada bangsa ini. Kasihani bangsa kami. Banyak yang menderita, banyak yang kelaparan, banyak mengalami ketidakadilan. Kami berdoa supaya banyak orang boleh dilawat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Myanmar, di mana penginjil Evelyn sedang Tuhan utus bersama banyak rekan-rekan kami. Kami berdoa sama-sama di tengah-tengah zaman yang sulit di Myanmar. Kami terus berdoa, kami mendengar Tuhan bekerja luar biasa. Sekalipun mereka banyak ditembaki, mereka banyak diperangi oleh pemerintah, dalam nama Yesus kami minta supaya kuasa-Mu bekerja di Myanmar luar biasa. Biarlah kehausan akan Tuhan membawa mereka mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Pakailah penginjil Evelyn dengan seluruh teman-temannya, bahkan misionaris-misionaris yang lain, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah bertemu Tuhan di Myanmar, untuk boleh menyampaikan kabar baik, untuk mengasihi bangsa Myanmar. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memunculkan pemimpin yang mengasihi bangsa Myanmar, supaya pada akhirnya mereka menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan memasuki liturgi persembahan. Nas persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita, dan terlepas dari itu Tuhan juga ingin agar kita terus mengabarkan berita tentang Injilnya kemanapun kita berada. Kita iringi persembahan dengan mengangkat pujian bersama, Ku Suka Mengabarkan. Injil
sinar-Mu senantiasa memancari kami di dalam dunia yang gelap. Jemaat saya undang untuk berdiri. Tuhan, sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami. Bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, sinarilah. Tuhan, sinar kasih-Mu memancar. Tuhan, sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami. Bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, sinarilah. Bersinarlah, cahaya kasih-Mu di negeriku. Kobarkanlah Roh-Mu di hati. Alirkanlah berkat dan anugerah kasih-Mu. Berfirmanlah dan bersinarlah. Tuhan, terang-Mu bersinar. Tuhan, sinar-Mu memancar. Tuhan, sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami. Bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, sinarilah. Bersinarlah, cahaya kasih-Mu di negeriku. Kobarkanlah Roh-Mu di hati. Alirkanlah berkat dan anugerah kasih-Mu. Berfirmanlah dan bersinarlah. Ya Tuhan, inilah diri kami apa adanya. Setiap kali kami mempersembahkan sesuatu kepadamu, kami selalu tetap diingatkan bahwa semua adalah milik Tuhan. Diri kami sudah ditebus menjadi umat milik Tuhan. Segala yang ada pada kami pada hakikatnya juga adalah milik Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh menyisihkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kami dan dipercayakan oleh Tuhan kepada kami, ini bukan karena kebaikan dan jasa kami, melainkan karena kami diajar untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Maka Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami dan menjadikan sebagai alat untuk keluasan kerajaan Allah sendiri. Kuduskan dan pakai kami, umat milik-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan vokal grup Serafim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan di dalam dunia ini adalah membawa kasih dan terangnya di dalam dunia yang masih dalam kegelapan. Panggilan itu bukan hanya untuk saya atau mungkin untuk para hamba Tuhan, tetapi kita semua yang sudah diselamatkan. Tuhan akan bertanya kepada kita, siapakah yang akan kutus? Dan dengan iman yang teguh, mari kita menjawabnya, ini aku, utuslah aku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ulang tahun yang ke-50, saudara ingat tema kita apa? Yang kembali ke visi mula-mula. Saudara, GKI Kanan ada oleh karena misi. Bagaimana para pendahulu kita dari GKI Perniagaan pindah ke Jembatan 2 nomor 7 ya, untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara, di ulang tahun kita yang ke-50 kita mencanangkan bahwa kita mau bergerak keluar menjadi gereja yang mengemban amanat agung Tuhan. Setiap bulan September, saudara, ya ini bulan September yang kedua dari sejak kita ulang tahun gereja kita. Maka setiap bulan September kita mendorong jemaat, menggugah jemaat untuk terlibat dalam misi. September yang pertama setelah kita merayakan ulang tahun yang ke-50, kita mengumpulkan dana misi. Ya, dalam 1 tahun itu ada terkumpul 500 jutaan. Dan sekarang saudara masuk ke September yang kedua. Saudara, kita harus bergerak lebih maju. Ya. Yang paling gampang itu mempersembahkan uang. Tapi di September yang kedua ini, saudara, tahun yang kedua ini, kita boleh pergi mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Amin gak saudara? Enggak berani jawab amin dia. Amin gak saudara? Amin ya saudara ya. Saudara, ini kenapa setiap minggu kita taruh di sini? Saudara udah mencanangkan belum? Satu nama ditaruh di situ. Satu orang, satu doa, satu kebaikan, satu Injil, satu gereja. Saudara, ayo. Hari ini kita diperlihatkan sebuah kesaksian ya, pelayanan misi yang luar biasa. Ya, kita juga boleh digugah dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, ayo. Yang belum, masa sih 1 tahun gak bisa satu nama, satu orang untuk kita bawa kepada Tuhan. Jadi saudara, mari setiap bulan September boleh menggugah kita ya, untuk kita boleh bergerak melakukan misi Tuhan. Saudara, seperti biasa sebelum kita bubar, saudara ya,